Selamat datang ke sesi Bicara Pustakawan di mana kita akan berbual santai dengan para pustakawan dan serta staf sokongan di Pustakaan Negeri Sarawak. Pada pagi itu, kami bersama dengan Cik Muhammad Awis bin Abu Bakar. Ya, saya. Sebuah sedikit tentang beliau. Nya adalah seorang penolong pustakawan di Pustakaan Negeri Sarawak Miri, bertugas di unit perkhidmatan komuniti. Benar sih? Benar. Okey. Apa khabar kita, Cik? Alhamdulillah sihat. Okey. Abang je dekat makan, Dik. Kau makan apa? Okey. Okey. Pagi tu kita nak bercerita tentang apa? Okey. Pada sesi kali tu kami nak berkongsi dengan penonton di luar Asia pasal apa tu unit perkhidmatan komuniti tu, apa kerja unit perkhidmatan komuniti di Pustakaan Negeri Sarawak Miri. Okey. Okey, seperti yang sedia maklum, kita bertugas di unit perkhidmatan komuniti. Okey, mungkinlah orang nak di luar nun tahu tentang peranan unit perkhidmatan komuniti tu. Boleh kita ceritakan sedikit ke apa tugasan dan peranan unit kita terhadap Pustakaan Negeri Sarawak? Okey. Unit perkhidmatan komuniti tu adalah satu unit di mana kalau macam ada tugasan-tugasan macam kita nak buat program selain daripada di dalam pustaka Kediri lah. Contohnya kita pergi ke kampung, kita pergi ke kawasan luar bandar. Ia adalah tugas unit perkhidmatan komuniti untuk membuat program, means that kita membawa Pustakaan Negeri Sarawak untuk berjumpa dengan komuniti di kawasan luar bandar ataupun di kawasan kampung. Dan bila kita membuat program di luar bandar, contohnya kita membawa Pustakaan Negeri Sarawak, contoh kita akan menyampaikan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pustakaan Negeri Sarawak kepada sidaknya. Selain daripada kita menyampaikan perkhidmatan, contohnya selain daripada kita nak madahkan sidak pasal keahlian, selain nak madahkan sidak pasal peminjaman dan pemulangan buku, kita juga mengajar sidak ataupun mendedahkan kepada orang-orang kampung tu ataupun masyarakat di luar bandar berkenaan dengan kepentingan ilmu. Macam ni cara kita nak mencari maklumat, apa-apa maklumat di luar sana, contohnya di internet kan. Mungkin ada di kawasan kampung-kampung yang ada capaian internet, mungkin orang-orang di luar bandar mungkin berapa mahir macam ni cara nak mengenal pasti maklumat-maklumat yang sahih ataupun tidak sahih, ataupun macam ni cara sidak nak mencari apa-apa maklumat. Kalau contohnya orang di kampung nak tahu pasal baja, baja macam contoh sidak berkebun nak, jadi mungkin sidak nak tahu contohnya sidak nak nanam cili lah. Baja apa yang sesuai untuk cili. Jadi macam mungkin tidak boleh gunakan internet, akses internetnya untuk mencari maklumat berkenaan dengan penanaman cili. Tapi selain daripada kita juga mengajar sidak macam ni cara sidak untuk mendapatkan maklumatnya dengan betul. Sidak macam main search saja dekat Google lah. Lepas sidak main ambil maklumat sebarang. Kadang-kadang maklumat dalam internet tu je betulnya semua. Takut je sidak tu bila dapat maklumat dah sidak makin sembarang je, sidak selidik dulu benar ke benda tu. Betul. Sumber yang tadi daripada sumber yang betul ke sahih ke kan? Betul. Okey. Seperti yang kita tahu lah, kita mengalami pandemik which is COVID-19 nak. Kita ada MCO nak. Macam ni unit kita orang tu pun peranan semasa MCO ya. Okey, yang tu menarik sikitlah sebab masa MCO ataupun PKP dikuatkuasakan bermula 18 Mac, kami rasa semua jabatan ataupun semua orang pun terkejutlah. Si jangka benda tu akan berlaku dekat dunia lah. Benar. Jadi masa awal-awalnya, masa awal PKP, kami orang macam biasanya kami akan mula program untuk orang luar macam apa semua kan. Jadi bila COVID dia datang, jadi COVID tu nyampun penyebarannya sangat cepatnya melalui udara. Macam kita dapat nak dekat-dekat macam tu. Jadi biasa kalau kita buat program, kita memang selalu berhimpun ramai-ramai nak. Jadi bila dah COVID tu terjadi, kami orang macam satu orang madah
nak cakapnya kejutan budaya juga lah. Macam ni kita nak polah program lah tu. Ya, benar. Macam ni kita nak polah ya, macam ni nak polah tu. Jadi apa yang unit perkhidmatan komuniti boleh lakukan masa PKP dulu, Pustakaan Negeri Sarawak Miri mempunyai satu sudut makerspace, di mana dalam makerspace tu kita ada 2 unit 3D printer. 3D printer. Jadi kita gunakan 2 unit 3D printer tu untuk kita macam membuat sedikit sumbangan lah kepada frontliner yang bertugas semasa PKP dulu untuk kita mencetak face shield. Oh, face shield. Face shield. Jadi kami boleh tunjuk contoh sikit lah face shield yang dah dipolah oleh pihak Pustakaan Negeri Sarawak Miri, yang kita dah sumbangkan dengan Sidak Hospital especially, Sidak frontliner. Kita juga ada beri dengan Sidak polis, Sidak pos laju pun ada juga, dan sekolah pun ada juga request. Jadi toknya lah yang pun prototype model lah, model yang kita dah beri sumbangkan kepada orang luar, agensi luar ataupun mana-mana pihak yang request kita untuk buat sumbangan lah. Tok adalah prototype yang final. Jadi kami boleh tunjukkan tok yang pertama. Okey. Tok yang pertama, masa pemilihan untuk design dulu, kami orang pun tok benda tok first time berlaku bah. And then Jadi, mengejut tu. mengejut. Jadi kami orang pun pasti which one design yang selesa dipakai oleh pengguna Sidak frontliner lah. Jadi untuk yang pertama kita ada yang jenis macam tok aja lah. Sebab kita nak cari design yang bukan aja senang dipolah, tapi cepat siap. Jadi not first kita come out nak macam tok, tapi yang susahnya yang face shield tu hanya ada tempat menyangkut. Jadi kalau nak nyangkut kena ada benang macam tu ataupun getah lah. Jadi untuk yang pemberian yang seterusnya yang kita demakan kepada Sidak frontliner selepasnya lah, kita come out with yang tok yang macam ada handle tu. Jadi untuk menyiapkan si gate face shield tu makan masa juga lah. Macam yang tok kita anggaran untuk menyiapkannya dalam sejam 10 minit. Sejam 10 minit. Ya, anggaran je lah untuk se-unit. Okey. Jadi bukan aja Pustakaan Negeri Sarawak ajalah yang mula face shield tu. Kita bekerjasama dengan 3D Makers Miri. Kita ada Sigit Community masa PKP dulu, di mana kami orang tu terdiri pada pihak pustaka sendiri, Cumbaka, Sidak Curtin University pun ada. Kami orang sama-sama berganding bahu untuk menghasilkan 3D face shield dalam amount yang banyak. Kalau macam contoh pustaka aja nak mula memang si dapat menampung. Jadi dengan adanya kerjasama, kami orang sepakat untuk mula. Jadi at least macam setiap minggu bolehlah cecah almost 200 kot. 100 lebih lah. And then yang pun collection untuk face shield tu, kami orang macam pustaka, kita directly pergi ke hospital sebab kita tahu masa PKP haria ada limitation untuk pergerakan kita daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi macam contohnya, macam kami pola 3D face shield tu di rumah, jarak antara rumah kami dengan hospital memang jauh lah. Dah lebih 10 km. Lebih 10 km. Jadi macam contohnya yang apa namanya? Jarak nak jauh ya. Kita ada runner. Runner yang dah dipilih lah akan collect daripada sigit rumah ke sigit rumah. Yang akan bertanggungjawab untuk memberi ke pihak hospital, pihak polis yang request lah. Okey. Selain pada sidak request pun kita memang beri aja lah. Okey. Sepanjang tempoh kita MCO atau nak berapa ringgit dah face shield yang dah dihasilkan? Maksud kami anda pustaka aja, anda Pustakaan Negeri Sarawak Miri. Anda Pustakaan Negeri Sarawak Miri sepanjang PKP dan selepas kita dah boleh keluar atau nak lebih daripada sampailah untuk Miri aja mencecah 300 lebih lah. Banyak ya. Sampai sekarang tu kita masih lagi, kalau macam contohnya ada pihak di luar
nak request untuk kita pola fashion untuk Sidat, saya ada masalah. Still kita pun ngambil lah Sidaknya pun. Boleh. Yalah. Masalah. Okey. Selain daripada peranan kita tak nak, baru tok kami difahamkan kita tak sudah memulakan badit lah peranan unit kita tak which is kita tak sudah pergi ke outreach nah baru tok nak. Betul. Baru-baru tu. Okey. Kami orang tim outreach, tim unit perkhidmatan komuniti dan juga dengan kerjasama dengan unit perkhidmatan rujukan, kami orang telah pergi ke Long Teran yang baru-baru tu lah, Long Teran di area Tinja. Yes. Okay. Di Long Teran kita berjumpa dengan komuniti Kayan lah di Sinun. Kita berkampung selama 3 hari 2 malam untuk membuat program reading seats untuk para ibu dan para bapa yang ada anak yang berumur 3 tahun dan ke bawah. Dan juga kita ada program Pandai, People Accessible Network for Digital Empowerment and Inclusivity. Jadi Pandai tu yang fokus untuk orang kampung di mana kita dedahkan Sidat berkenaan dengan dunia digital. Okay. And then reading seat tak? Reading seat adalah program untuk ibu bapa. Macam ni cara kita nak mengajar ataupun menggalakkan anak-anak kita seusia dari kecil lagi untuk membaca. Maksudnya tu adalah satu macam ni nak madah, tu adalah satu inisiatif membaca, menyuruh Sidaknya membaca daripada kecil lah. Kira macam ni lah. Okey, selain daripada apa cabaran-cabaran yang pernah dilalui oleh kita sebagai semasa bertugas di unit Tok lah? Cabarannya memang banyak lah, especially kalau kita keluar buat program di kawasan luar bandar lah contohnya lah. Yang palingnya lah cabaran utama adalah talian internet lah. Sebab banyak maklumat ataupun apa semua yang berada ataupun ada di dalam internet. Jadi macam contohnya kalau kita pergi ke SIA, ke tempat ya, kita agak suka untuk kita nak tunjuk dengan Sidat macam ni cara kita nak kami beri contoh nak cari maklumat menggunakan online database Pustaka Negeri Sarawak. Sebab SIA ada capaian internet. Jadi macam ni cara kami orang untuk bukan menyelesaikan macam ni nak madah, membuat alternatif kepada macam ni cara nak nunjukkan kepada overcome cara nak nunjukkan servis yang online tu dengan orang kampung. Kita buat yang offline module lah. Mungkin dalam kita macam screenshot ataupun apa dalam bentuk slide, dan kemudian kita nunjukkan macam step by step macam ni cara kita nak akses kepada online database untuk orang kampung. Selain daripada macam ni cara kita cari maklumat lah, tapi dalam mode offline kira macam ni lah. Ada apa-apa lagi kan buat dikongsi kita? Untuk kami terima kasih pada tim Bicara Pustakawan dan juga penonton di luar sana. Sekiranya kalau macam contohnya ada apa-apa pertanyaan untuk perkhidmatan unit perkhidmatan komuniti ataupun cara untuk mendaftar ataupun pendaftaran keahlian ataupun apa-apa cara untuk mencari bahan dekat internet ke apa, boleh hubungi pihak kami orang. Sampai di situ aja lah sesi kita dalam Bicara Pustakawan. Jangan lupa saksikan pada hari yang sama, di waktu yang sama. And then sebelumnya kami menyeru dengan para penonton untuk like, share dan subscribe kita pun Facebook Pustaka Negeri Sarawak dan YouTube channel kita untuk kita dapat lagi banyak share, banyak likes. So banyak lagi lah konten yang akan dihasilkan di masa hadapan kelak. Sampai di sini saja. Terima kasih. Jangan lupa like dan share post tu.